Waalaikumsalam. Apa khabar ahli Serak? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Baik, semua dah penat betul? Almost pukul 10. Lambat sangat lah kita meeting kali ni. Patut maksimum 9.30 habis. Tapi saya percaya semua dah penat-penat ni, kita buat exercise sikit boleh? Boleh. So regang-regangkan tangan, pegang tangan kawan kiri dan kanan, space, bagi jarak sikit, bagi jarak sikit. Okey, kita kuatkan otot-otot kaki kita yang dah lenguh ni, boleh tak? Boleh. Kiraan 1 sampai 3 kita turun, kita buat ketuk ketampi 2 kali. Okey, duduk, semua duduk. Okey, sedap tak? Sedap tak? Okey, bangun. Kita alihkan positive energy. Okey, lagi sekali turun. Baik, kali ni bila saya cakap apa khabar ahli Serak? Baik, sangat baik. Amat baik, you kena bangun dengan penuh rasa gembira. Apa khabar ahli Serak? Baik, sangat baik, amat baik. Oh yes. Tepukan untuk dia. Lega tak? Lega tak ni? Baik, enak lagi? Selalu apa ya? Baik, pertama sekali bagilah tepukan pada MC kita Zara. Dia cerita hari ni pasal sabar ni sebenarnya kalau ikutkan tak perlu bimbang lah ahli Serak ni. Result sendiri dah menunjukkan kita memang sangat bersabar, kan? Korang punya sabar tu memang buat aku hilang sabar sebenarnya, kan? So lepas ni jangan tanya. Kalau aku tikam kau sekali, jangan tanya kenapa, kan? Sebab you kena banyak belajar lagi. Saya memang tak boleh lah. Saya memang seorang yang memang sangat tidak sabar sebenarnya. Dan saya banyak belajar bersabar bila tengok Nabi Hidir ni lah, yang pakai kopiah ni satu cermin lah. Satu cermin bila saya nak rasa nak bersabar, saya ingat muka dia ni. Saya pelik macam mana dia ni boleh bersabar. Sebab saya sangat bantang sebenarnya ada beberapa perkara, kan. Sebab saya tahu untuk berjaya ni bukan satu benda yang mudah. Jadi saya sangat bantang bila orang tu malas. Bila malas tu zoom tu naik otak saya zzz, macam ada current. Pertama, yang kedua, pertama malas. Kedua adalah orang tu membohong. Membohong dia banyak pula alasan. Pusing sana, pusing sini, orang tanya, oh apa dengan alasan. Jadi saya ni memang sangat tak sabar lah. Sebab itu dalam grup saya ni banyak kena remove. Dan sikit-sikit benda khas saya remove je terus. Tapi hari ni saya nak belajar bersabar. Saya duduk belajar balik dengan Nabi Hidir. Terima kasih lah. Saya syukur ada Fazli Halimi. Bagi tepukan lah. Ini betul Ini muka dia cool je. Baik, antara intipati yang saya dapat tangkap daripada cerita Nabi Hidir dengan Nabi Musa tu, antaranya adalah ilmu. Pentingnya belajar. Walaupun setinggi mana hebat pun, dah sampai tahap Nabi, tapi masih ada lagi orang yang lebih hebat daripada dia. So, dalam Islam dia kata, وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِعِلْمِهِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِعِلْمِهِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِعِلْمِهِ. Apa saja yang kita nak dalam dunia ni, kita kena ada ilmu, kan? Utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu tu daripada buayan. Betul tak saya cakap ni? Kok saya salah cakap orang Arab ni? Tuntutlah ilmu tu daripada buayan hingga ke liang lahat. Betul tak? Dan satu lagi, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Maksud dia? Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Kita duk belajar banyak, belajar ilmu kan. So ini intipati yang patut kita teruskan. Sebab tuan-tuan dan puan, tahap keyakinan. Apa lawan takut? Salah. Lawan takut bukan berani. Lawan takut adalah yakin. Kita takut pasal kita tak yakin. Dan peringkat yakin ni sebenarnya ada beberapa peringkat. Bermula ada 4 peringkat lah. Peringkat yang pertama adalah dipanggil ilmul yakin. Yakin dengan ilmu. Kita mula yakin, peningkatan yakin kita tu dengan ilmu yang kita belajar. Lagi banyak ilmu, lagi banyak kita faham, lagi yakin kita tentang sesuatu perkara. Ilmu yakin.
Tahap yang kedua adalah ainul yakin. Apa yang kita lihat, kan? Kita lihat orang berjaya, lihat contoh-contoh, lihat oh orang ni pakai kereta ni, oh berjaya. Yakin tu akan bertambah. Kita tengok Tuan Haji Osman pergi rumah dia, tengok oh, yakin tak? Yakin tak bisnes ni? Sebab itu segala challenge yang Prudential throw, kecil ke besar, you kena grab. You takkan sedar apakah yang tersirat yang you akan dapat. Faham tak? So ilmu yakin, ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin, keyakinan yang hakiki. Maksudnya apabila kita buat satu perkara, kita dah belajar, kita dah melihat, dan kita cuba buat, dan akhirnya kita dapat. Kalau tanya Fasha, yakin tak yakin bisnes ni? Yakin. Sebab apa yakin? Sebab you dah rasa. Orang dah cerita BOP tahun 2011 dulu, hari ni you dah rasa. Betul tak? Berbeza dengan orang yang baru. Siapa yang baru? Siapa nama tu? Dia pakai spek, siapa nama? Ical. Tanya Ical, keyakinan, yakin tak dengan bisnes ni? Yakin lah kat mulut. Dia belum rasa lagi income 4, 5, 6, 10 ribu belum kan? Sebab itu orang kata 3 tahun ejen adalah fragile, mudah rapuh, mudah pecah, kan? Tapi orang dah ejen dalam lama, insya-Allah dia akan bertahan. So itu dia. Pertama adalah ilmu yakin, tahap pertama keyakinan. Yang kedua adalah ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin, dia bertahqiq dalam hati kita. Yang keempat adalah kamalul yakin, iaitu kesempurnaan keyakinan. Dah bulat. You yakin dengan Islam, you tahu Islam ini adalah segala-galanya. Islam adalah agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina. Allah kata dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, hari ini telah aku sempurnakan agamamu, kan? Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku cukupkan nikmat-nikmatku, kan? Wa raditu lakum al-islami dina, dan aku telah redakan Islam itu sebagai agama. You cukup yakin. Hari ini you bangun dengan doa, you semayang subuh. Kenapa you nak semayang? Bukan you nampak neraka pun. Sebab you dah yakin dengan agama. So kita nak sampai tahap apa yang kita buat hari ini adalah dengan penuh keyakinan dan maksimum macam tu. Boleh? Boleh tak boleh ni? Boleh. Kamalul yakin. Bila sampai tahap tu, you suruh lah. You suruh Lan, you suruh Fazli pergi pindah AIA. Dia nak tak? You paksa lah dia. Dia tak nak, sebab dia dah cukup yakin dalam bisnes ni. Itu tahap tu lah. Faham tak? Baik, tuan-tuan dan puan, ramai orang tanya kita, dan ramai orang tanya saya macam mana boleh maintain energi. Kita perlukan energi hari-hari, betul? Walaupun setinggi mana pun energi ni seperti kita mandi. Kita kena ingat, kalau kita tak keluar rumah pun, pagi kita mandi, petang kita mandi lagi tak? Mandi. Kita perlukan energi setiap hari. Dan sebab itu ada beberapa tips, ada beberapa nasihat saya untuk kekalkan energi you. Yang pertama adalah jangan letakkan diri you dalam keadaan selesa. Jangan letakkan. Tapi pelik ramai orang hidup selesa dalam ketidakselesaan. Betul tak? Pre-ejaculation. Lain tak? Betul tak maksud dia tu? Premature ejaculation. Comfort zone. Matang belum sampai tahap yang sepatutnya you dah puas hati. Sayang tak? Sayang. Orang kerja alang-alang nak berniaga, kena kaya. Tapi you baru income 2,000, baru income 3,000, dah selesa. Baru buat 50,000, dah selesa. Dah rasa sebenarnya tak ada feel, tak ada rasa apa pun bila tengok orang lain close setiap minggu platinum. Tak ada rasa lah. Itu satu sense yang bahaya. Jangan letakkan diri dalam keadaan yang selesa. Sentiasa ubah. Yang kedua adalah sentiasa reset dia punya target. Reset. Kadang-kadang kita plan macam Zara kan, you nak start club, tiba-tiba you rasa dah ongoing, dah nak sampai dah start club ni, you kena reset balik. Faham tak? Kalau tidak, you akan duduk dalam keadaan selesa.
You kena teruskan, buat riset baru. Sebab ada banyak lagi benda tuan-tuan yang kita kena buat dalam dunia ni. You tengok Mark Zuckerberg, dia donate, dia bagi sampai 40 bilion tau duit dia. Orang bukan Islam tu, kita nak bagi apa? Tengok tabung masjid lalu pun pilih amount yang paling kecil sekali dalam wallet kita. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, bangun sembahyang sunat, biar orang tolak. Sebab malulah tolak kan. Kalau tak isi duit RM1 tak ada. Ada duit RM10 je. Nak keluar RM10, ni rugi ni. Faham tak? So pertama tadi apa? Jangan letakkan diri dalam keadaan selesa. Yang ketiga adalah, yang kedua adalah sentiasa reset target kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya dah lupa. Jadi nanti saya ingat balik. Baik. Energi ni kita kena teruskan. Kita kena selalu pupuk, cultivate. Antaranya yang saya selalu buat adalah saya selalu menyanyi dalam kereta. Menyanyi ni boleh membangkitkan emosi. Emosi akan jentik kita punya semangat. SIEP, ciri-ciri orang berjaya. Apa dia? Spiritually strong, intellectual strong, sound, okay, emotionally stable, dan P adalah physically fit. So boleh tak saya nyanyi satu lagu? Kan? Satu lagu yang saya selalu nyanyi satu ketika dahulu. Bukan lagu Jamal lah. Tapi jangan ingat ini Gegar Berganza. Jangan komen. Lagu ni dulu saya selalu nyanyi daripada tahun 2011 dulu lah. Bila saya duduk dalam kereta, saya tak pasang lagu, saya tak pasang radio, tapi saya nyanyi lagu ni. Tapi banyak lagu-lagu lain lah, antaranya lagu-lagu Ali Sraq. Lagu ni bila saya nyanyi, saya akan terus bersemangat. Okay, saya nyanyi boleh? Lagu dia bertajuk, saya lupa tajuk dia, tapi lebih kurang macam ni lah. Aku sadar bukan mudah. Dah dengar? Untuk mengejar mimpi indah. Pernah suatu ketika dulu ku punya harapan besar. Kini aku tak pasti dapatkah ku miliki. Sudah jauh kita tempuh, kekalkanlah impian lalu. Mungkin ada hikmah yang akan menunggu di penghujung jalan. Tidak nanti kecewa, setidak-tidaknya coba. Jika halangan menduga perjalanan kita, janganlah kau putus asa, kerana ku ada di sisi, setia menemani. Andai semangatmu gugur, genggamlah tanganku, kita hampir ke situ. Lagu tu penuh makna sebenarnya. Bila saya resam kan, saya akan terus buatkan kita semangat. So, you carilah lagu-lagu you sendiri, you menyanyilah lagu-lagu you. Kita hampir ke situ. Kita hampir ke situ. Hampir ke situ. Penyanyi dia penyanyi Indon. Perempuan dengan lelaki ya. Mendua. Okey. Setitik menjadi darah, segumpal menjadi daging. Biar langit berdentum guruh, biar badai tinggi menggunung, biar bumi berkeping dua, namun kita akan terus berjuang dan terus berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Sedikit senyuman kan jadi bulan matahari. Everybody take charge.